Hai dan Assalamualaikum. Pada kali ini, saya akan bercerita mengenai kisah Tanggang Derhaka. Si Talang dan si Deruma mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal besar yang berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pergi berjumpa dengan nahoda kapal itu dan meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Nahoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan Si Tanggang bersampan dan bekerja. Walaupun Si Talang dan Si Deruma amat keberatan untuk melepaskan Si Tanggang berlayar mengikut kapal nahoda itu, mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah ia menjadi kaya. Si Tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nahoda. Nahoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu, Si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nahoda menjadi uzur, maka Si Tanggang dilantik menjadi nahoda yang baru. Dia dipanggil Nahoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya menjadi terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh Sultan ke istana. Tidak lama kemudian, Si Tanggang pun berkahwin dengan puteri Sultan. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke banyak tempat di merata negeri. Pada suatu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui nahoda kapal itu adalah Si Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Anak kita sudah pulang. Marilah kita pergi tengok, kata Si Talang. Ya, aku rindukan Si Tanggang. Hambanya dia sudah kaya sekarang, kata Deruma dengan gembira. Si Talang dan Si Deruma pun pergilah berkayuh sampai menuju ke kapal nahoda Tanggang. Si Deruma membawa makanan kegemaran Si Tanggang iaitu pisang salai. Apabila ia tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, Si Tanggang muncul dengan isterinya. Lalu, Si Tanggang pun bertanya kepada anak kapalnya, siapakah kedua-dua orang tua ini? Lalu, anak kapal itu pun menjawab, mereka mengaku sebagai ibu bapa tuan. Lalu, isteri Si Tanggang pun bertanya, betul ke mereka ni ibu bapa kanda? Si Tanggang berasa malu untuk mengaku orang tua itu ibu bapanya. Kesusahan dan kemiskinan membuat Si Talang dan Si Deruma kelihatan begitu uzur dan daif sekali. Ibu bapa kanda? Oh tidak, kanda tidak mempunyai ibu bapa lagi. Mereka bukan ibu bapa kanda. Jangan benarkan kedua pengemis ini naik ke kapal, herdik Si Tanggang. Mukanya merah padam kerana malu dan marah. Oh anakku, Si Tanggang, aku ibumu. Ibu ada bawakan pisang salai kegemaranmu nak, kata Si Deruma. Pergi, tengking Si Tanggang. Dia memukul jari ibunya yang berkayut pada bahagian tepi kapal. Pisang salai yang dibawa ibunya dibuang ke laut. Si Talang dan Si Deruma berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka anak kesayangan mereka telah berubah. Mereka pun berdayung ke tepi. Apabila tiba di daratan, Si Deruma pun memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan dia. Lalu dia berseru, oh Tuhan, tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya. Tiba-tiba petir berdentum. Angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang ambing. Ketika itulah Si Tanggang berasa sangat kesal. Dia sedar bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka. Lalu Si Tanggang pun berteriak, oh ibu, ampunkanlah Si Tanggang. Tanggang mengaku, Tanggang anak ibu. Akan tetapi, Si Tanggang sudah terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapalnya. Apabila ribut reda, kapal Si Tanggang menjadi batu. Semua anak kapal juga bertukar menjadi batu. Si Tanggang dan isterinya turut menjadi batu. Sekian. Berbalik
pada cerita si Tanggang tadi, seperti yang disedia maklum, si Tanggang dikenali dengan bermacam-macam nama. Di Indonesia, dia dikenali sebagai Malay Kundang. Di Brunei pula, dikenali sebagai Nahoda Manis. Manakala di Malaysia, dikenali sebagai si Tanggang. Si Tanggang ni mengajar kita untuk tidak lupa asal-usul kita dan jangan sesekali mendahaka kepada kedua-dua ibu bapa kita. Kalau ada siapa-siapa yang pernah mendahaka pada ibu bapa, segeralah meminta maaf. Tapi persoalannya, adakah si Tanggang wujud? Di Malaysia ada 2 tempat yang mengaku tempat si Tanggang disumpah. Satu di Sungai Batu Cave. Di sana ada sebuah gua yang bernama Gua Gelap yang boleh dilihat air seperti warna darah mengalir dalam gua itu. Mereka kata itulah darah si Tanggang. Satu lagi lokasi yang terdapat di Bukit Trehmoa, seketul batu laut yang dijumpai 6 km dari laut menguatkan pendapat penduduk tempatan itulah bekas tapak si Tanggang. Ada satu perbezaan cerita yang kita tahu dan cerita orang Bukit Treh. Si Tanggang tidak bertukar kepada batu, ia berubah menjadi helang makku. Burung itu akan sering keluar dan memanggil makku. Di Brunei, lokasi Nahoda Manis berada di Jong Batu, Brunei. Di sana boleh nampak dengan jelas sebuah pulau seperti hadapan sebuah kapal yang tenggelam. Dan di Indonesia, tempat yang terakhir si Tanggang berada di Pantai Air Manis di Padang, Sumatera. Di situ bukti paling kukuh sekali tentang kewujudan si Tanggang, atau dalam versi Indonesia namanya Malim Kundang. Di tepi pantai hingga kini masih boleh kelihatan batu batan berbentuk sauh, tali kapal berbentuk manusia bersujud meminta maaf dan sebagainya. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.